Saya pertama sekali ucap terima kasih lah kepada semua wartawan yang menunggu begitu lama sebab saya kena clearkan dengan yang bawah tadi tu. Tengok pintu masuk, berapa sebenarnya jumlah orang yang ditugaskan, berapa ramai, berapa juta yang dah masuk tapi tak ada COVID di Johor lah saringan tersebut. Jadi saya mulakan dengan boleh say just 1 2 3 Salam sejahtera dan selamat petang. Pada hari ini, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa setakat hari ini 7 kes yang disahkan positif COVID-19 sebelum ini telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward Hospital Sungai Buloh. Ini menjadikan keseluruhan sehingga hari ini jangkitan COVID-19 42 kes telah pulih sepenuhnya dan telah dischargekan daripada ward. Walaupun sehingga tengah hari tadi, 12 tengah hari, terdapat 190 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 478 kes. Berdasarkan siasatan awal, kebanyakan kes-kes baru ini adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Petaling. Sehingga kini seramai 9 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan mereka memerlukan bantuan pernafasan. Untuk itu, kita terus mengadakan penyiasatan dan pengesanan peserta perhimpunan tabligh dan yang masih menunggu mereka dan sedang giat diteruskan setakat ini. Justru itu kita menyeru sekali lagi, we pledge, kita menyeru sekali lagi kepada mereka yang berada di Masjid Petaling hari itu supaya tampil dan menghubungi pejabat kesihatan di daerah berampiran untuk tindakan selanjutnya, serta kita akan pastikan bahawa mereka diletakkan di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian Seksyen 15.1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 untuk tempoh 14 hari dari tarikh akhir menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Petaling atau kontak rapat kepada kes positif 19 COVID. PUI iaitu Person Under Investigation yang tidak mematuhi kriteria kemasukan ke dalam hospital, mereka juga perlu diletakkan di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut ketentuan di bawah akta yang sama. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin maklumkan bahawa pada hari ini, selepas beberapa bulan, Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah seluruh Malaysia telah pun menjalankan aktiviti berkaitan bagi kawalan kejadian COVID-19 dalam kalangan jemaah tabligh dan juga lain-lain kes disyaki COVID-19 bagi mengekang penularan jangkitan ini. Untuk itu, semua pihak dipohon memberi kerjasama rapat kepada pihak KKM dan bersama-sama membendung penularan ini dengan mengikut nasihat-nasihat rasmi yang telah dikeluarkan sebelum ini. Rakyat Malaysia juga diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan kepada orang awam. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Datuk Seri, adakah KKM akan minta bantuan daripada pihak kuasa termasuk polis untuk mengesan kluster tabligh ini yang belum tampil untuk buat pemeriksaan? Akan minta bantuan polis atau pihak kuasa? Ya, secara umum kita di Kementerian Kesihatan mencukupi sebenarnya kita untuk mengesan mereka yang telah tampil dan mereka memberitahu kita kontak-kontak yang mereka dapati. Walaupun kita sedang berkomunikasi dengan pihak-pihak stakeholder seperti Kementerian Dalam Negeri seperti Kementerian Dalam Negeri memiliki anggota rela, anggota JPAM dia panggil APMM. Kita berhubung juga dengan Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia untuk membuat hebahan, dan yang terkini ialah besok saya akan bertemu bersama dengan Perdana Menteri dengan Kementerian Pertahanan untuk mengadakan satu perjumpaan ataupun meeting
untuk menentukan next move yang kita perlu laksanakan. Datuk, Yep. kalau di Singapura, dia ada tahap DOSCON tau pada kuning ke jingga. So macam mana dengan Malaysia pula? Mungkin dia tahap ditentukan. Ya, Malaysia kita menggunakan kaedah hampir sama, tetapi kita ada fasa onset, kita ada fasa contingent, late fasa containment, late containment, dan yang terakhir adalah fasa mitigation. Jadi kita sekarang ni dah masuk kat late containment, dan kerana kes yang kita dapat terbaru ialah sebanyak 428 kes ni, kita dah masuk late containment, dan ini yang perlu kita buat satu drastic action yang mana saya sebut tadi. Kita akan menggunakan akta di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian Seksyen 15.1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit-Penyakit 1988. Ini kita akan gunakan. Next. Akta ni mewajibkan semua ke? Yeah, they have no way to excuse. Mereka akan dijejaki Siapa yang terlibat lah. Yes. Yang Pertama, kontak. bergenjala, mereka tahu mereka ada kontak, kita dapat kesan melalui laporan-laporan yang ni, that's it. Kalau masih berdekil, apakah bawa akta ni boleh? Ya. Ini kami tindakan pasti. Tindakan siapa tu? Saya nak kata perkataan menjejaki, memburu mereka. Datuk, Apa bentuk tindakan tu? Apa dia? Apa bentuk tindakan kalau masih berdekil di bawah akta ni? Kita jejaki mereka, kita akan bawa mereka ke Secara paksa pusat lah. ya. Secara Ya. paksa lah. Ya, kita akan bawa secara terus ke pusat saringan. Kita put mereka sebagai person under investigation. Kita ambil all the necessary investigation dan kita menjangkakan mereka positif COVID-19, then we have to contain mereka kita kena admit di hospital dan kurung selama 14 hari. Atau silakan ni berapa ramai? Berapa ramai yang Sukarela. Oh, di Johor seperti saya beritahu, daripada kalangan mereka yang telah pergi ke Siptaling, 508 orang telah tampil ke hadapan. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia saya belum ada maklumat ya. ada anggarannya tak? Nanti lo saya tak beri anggaran. Tapi I tell you the 4 to 8 case yang baru begini. Datuk Yes, Seri, please. kita tengok berita isu ni banyak pula. Oh. Mungkin daripada pihak KKM dah berapa banyak laporan dibuat kepada pihak polis? Okey. Dari berita palsu? Dari KKM kita tak buat laporan polis, tapi saya telah bercakap dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia supaya memantau keseluruhan media sosial punya elemen, dan kita minta Kementerian Multimedia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengambil sendiri action. Tak payah tunggu kita lah sebab mereka ada undang-undang yang mereka boleh laksanakan. Datuk Seri, kalau ada premis macam masjid kan, kalau disahkan ada jemaah yang kena COVID-19, Yes. apa tindakan yang perlu diambil? Adakah diorang perlu tutup serta-merta ataupun perlu ada? Definitely, kalau mereka ada COVID-19, kita akan melaksanakan satu proses yang paling stringent, iaitu disinfectant. Kita akan tutup sementara COVID-19. Masjid tak ada masalah, orangnya masalah. Kita kena beritahu rakyat bahawa cara transmisi virus ni ialah droplet. Saya nak beritahu droplet. Droplet ni seperti saya beritahu sebelum ini, ialah dia yang paling cepat untuk dapat ke orang lain melalui droplet. Kalau kita bersin, kalau kita batuk sebab tu penggunaan mask untuk melindungi diri sendiri daripada kena orang lain sangat penting Dan juga kalau yang bergejala juga Dan saya nak nasihatkan sekali lagi supaya mereka yang ada gejala, mereka rasa mereka ada kontak, tampil ke hadapan, dan saya menasihati orang ramai supaya tidak pergi ke kawasan awam sekiranya mereka tidak ada keperluan kerana ini boleh mengekang penularan wabak COVID-19. Datuk Seri, Yes. perkembangan terkini untuk pesakit COVID-19 dekat Singapura difahamkan ada 9 orang kan. Jadi macam mana dengan perkembangan mereka kat sana? Oh, saya tak ada maklumat kerana saya datang ke sini hanya untuk melihat kita punya entry untuk negara kita. Saya nak maklumkan good news that daripada 5 Januari 2020 hingga sekarang kita telah saring 6,854 orang di pintu masuk kita. Tak termasuk yang motor dengan bas, lori. Dan daripada 6,800,000 itu kita sebenarnya
bersyukur kerana tiada kes dikesan positif 19 daripada saringan tersebut. So pintu masuk kita very good. Dan Singapura begitu juga sama. So with zero COVID-19 with saringan kita lakukan daripada 6.8 million daripada 5 bulan tu lagi, inilah satu perkembangan yang sangat baik. Maknanya kita dah boleh kekang masukan dari luar negara. Ini termasuk pelancong asing lah ni. Yes, kita ada Malaysian 75%, Singaporean around 26%, and then the rest is orang asing. Di dua kompleks satu CIQ, Ini dengan di KSAB ya. ya, Sultan Bakar, dan ada beberapa pintu masuk seperti pelabuhan dan juga di lapangan terbang Senai. Yang 68 ni seluruh Johor. Seluruh Johor, yes. Since 5 bulan Januari Berkenaan dengan yang deployment 1,000 Yes, housemen tu. I want to answer that. Tu. Okay, Is it what's the problem? new recruitment ataupun existing? Okay, mereka yang telah graduate, mereka menunggu sebenarnya untuk di-deploy di hospital kerajaan untuk menjalani latihan sebagai doktor pelatih siswaza. Jadi kebetulan kena pada waktu ini memang kita kena ambil mereka untuk masuk ke sistem Kementerian Kesihatan. Jadi isunya ialah mereka mengatakan bahawa tidak boleh mass gathering. Mereka sebenarnya kena melalui proses induksi. Dan proses induksi itu mereka dipecah-pecahkan kecil kepada less than 50 untuk satu masa. Dan selepas mereka diberi induksi 3 hari, mereka akan ditempatkan ke 44 hospital dalam negara Dan daripada mereka tersebut, mereka akan mengikuti satu lagi program tagging dengan senior medicine, tapi mereka tidak ditempatkan untuk hospital COVID ataupun tempat yang ada COVID tapi mereka diberi maklumat tentang COVID-19 So this is a new graduate lah, bukan yang houseman yang bukan. Alhamdulillah kita dapat menambah human resource dalam sistem Kementerian Kesihatan Malaysia. Another 1,000 new doctor. So 44 hospital je? Yes, dalam Malaysia. Bukan semua hospital lah? Ya, 44 yang memang boleh ambil houseman. Sebenarnya ada hospital tak boleh ambil houseman pun. Okay. Houseman yang boleh ambil houseman ni ada certain hospital yang boleh ada specialist, itu ada registrar, ada MO, ada senior houseman yang boleh mereka latih. Bukan semua hospital boleh. Ya, betul. Okey. Make clear mereka dilatih bukan dalam mass group mereka dipecah-pecahkan dan jurulatih kita ramai untuk memberi latihan kepada mereka. Dr. Sri nak clarify tadi premis tadi, kalau ada disahkan seorang yang daripada premis tu ada COVID tu, memang serta-merta penutupan kita kena tunggu KKM keluarkan? No, serta-merta. Once we take them, kita akan datang full force dengan PPE, dengan personal protective equipment. Kita disinfectant dan kita tak boleh beri peluang untuk virus ini virus tu. Once you cuci dah selesai dah sebenarnya Okay. Next, last one. The number of cases sudah naik ke 428. Yes. KM ada adequate staff untuk handle the situation. I answer later. Kita sebenarnya dah deploy maximum. Ya. Masih cukup pakai kaki tangan CFU? Ya, mencukupi. Untuk kaki tangan yang frontliner dan juga kaki tangan hospital di klinik kesihatan mencukupi Dan sebenarnya kerajaan telah berusaha sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak Thank you. So pray for the best untuk negara supaya kita selamat Save Malaysia. Datuk Sri, yang section tu start bila? Kalau nak yang section yang untuk paksa Perintah. Dah berjalan sekarang. Ya. Thank you very much. Sorry